Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang berehat malam ini. Mungkin ada yang nak baring, nak rehat-rehatkan badan. Dah seharian bekerja kan, menguruskan anak-anak dalam pembelajaran PDPR. Jadi malam ni santai-santai sebelum tidur, apa kata dengarkan sedikit perkongsian hati, perkongsian nurani untuk Ustazah sampaikan tentang potongan ayat daripada surah Muhammad. Surah Muhammad ayat surah yang ke-47 di dalam Al-Quran, iaitu ayat yang ke-24, seperti yang Ustazah kongsikan di dalam gambar tersebut. Apakah ayatnya? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau apakah hati mereka sudah terkunci? Baik, kita nak malam ni Ustazah nak kita sama-sama melihat mentadabbur potongan ayat 24 yang terdapat dalam surah Muhammad. Baik, apakah makna di sebalik ayat tersebut? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Baiklah. Tadabbur, dia berceritakan tentang tadabbur Al-Quran. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Itu makna ayat dia. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau apakah hati mereka sudah terkunci? Baiklah. Sebenarnya surah ini ataupun ayat ke-24 ini menceritakan tentang kelebihan mendalami Al-Quran. Apakah kelebihannya? Mendalami Al-Quran atau menghayati Al-Quran juga disebut sebagai tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini bermaksud memusatkan hati kepada makna-maknanya, iaitu memusatkan fikiran untuk mengamati dan memikirkannya. Itulah maksud diturunkannya Al-Quran, dan bukan sekadar membacanya tanpa memahami, mendalami dan perhatian. Jadi sebagaimana dalam firman Allah SWT tadi, antara lainnya ada dalam surah Taha ayat 103 hingga 104, dan juga surah Sad ayat 29, dan juga surah yang tadi sudah bacakan, itu surah Muhammad ayat ke-24. Al-Hasan berkata, Al-Quran ini diturunkan agar diperhatikan dan diamalkan. Maka amalkanlah apa yang kamu baca daripadanya. Ini kata Al-Hasan. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba di dunia dan di akhirat selain daripada mendalami dan memperhatikan makna ayat-ayat Al-Quran, kerana makna-makna ini akan menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan keburukan dengan segala hiasannya, menunjukkan jalan, sebab daripada kebaikan dan keburukan, meneraskan kunci-kunci kebahagiaan dan ilmu yang bermanfaat, malah meneguhkan sendi-sendi iman di dalam hati, memperlihatkan gambaran dunia dan akhirat, syurga dan neraka, memperlihatkan keadaan pelbagai umat, keadaan Allah dan kurniaannya, apa yang dicintai dan dibencinya, menunjukkan jalan yang membawa kepadanya, memperlihatkan tingkatan-tingkatan orang yang berbahagia dan menderita, pelbagai manusia dan golongannya. Ini adalah kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran yang diceritakan, yang dikhabarkan oleh Allah SWT kepada kita. Dalam Quran ni pelbagai-bagai kunci khazanah yang kita perlukan semua ada dalamnya. Kat situlah Allah menceritakan, memperlihatkan kita gambaran bagaimana dunia dan bagaimana gambaran di akhirat. Allah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan syurga dan bagaimana keadaan neraka. Dan Allah juga memperlihatkan kepada kita pelbagai jenis umat yang kalau kita zaman sekarang kita tak nampak pun bagaimana keadaan umat itu. Tapi dalam Al-Quran Allah menceritakan secara terperinci kisah umat-umat yang sebelum ni, yang boleh jadikan peringatan untuk kita, yang boleh menjadikan sebagai satu pengajaran untuk kita pada zaman sekarang. Sebab itulah kenapa
Kalau kita suka tengok cerita yang ada kisah teladan, sebab kisah itu telah berlaku, dan daripada di sebalik kisah itu banyak pengajaran dan teladan yang kita boleh ambil. Dan Allah sendiri pun menceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa ada kisah-kisah umat-umat terdahulu? Salah satunya, kita lebih mudah belajar dan kita lebih mudah suka. Kita suka mendengar cerita, betul. Kalau orang mulakan dengan saya nak bercerita, jadi kita akan semua memberi tumpuan. Sebab cerita itu dia ada perjalanan dia, ada storyline dia. Dan sebab itulah Allah juga menggunakan dalam bentuk bercerita kepada kita, kepada hamba-Nya. Sebab dengan cerita, dalam bentuk kisah, kita akan lebih faham. Begitu baiknya Allah untuk bantu kita ni supaya kita kembali kepada Dia, kembali kepada jalan yang benar, dalam bentuk dalam bentuk Allah menceritakan kita apa yang berlaku pada umat terdahulu supaya kita tidak lakukan benda tu pada zaman sekarang. Sebab tu kita kena mengambil iktibar dan pengajaran daripada cerita-cerita yang kita dengar tentang cerita-cerita umat-umat sebelum ini. Baiklah, makna-makna Al-Quran. Makna-makna Al-Quran juga menunjukkan apa yang diserukan oleh syaitan, jalan yang membawa kepadanya, dan akibat yang bakal diterima orang yang memenuhi seruan ini. Inilah perkara-perkara yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan hamba agar dia boleh mengetahui akhirat seakan-akan dia berada di sana dan tidak lagi berada di dunia ini. Boleh membezakan mana yang benar dan mana yang batil dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, sehingga yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Makna-makna Al-Quran berkisar pada masalah tauhid dan penjelasannya, ilmu tentang Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat kekurangan yang dijauhkan daripadanya, pengenalan hak-hak hamba dan hak-hak yang mengutus mereka, iman kepada malaikat, apa yang telah disiapkan Allah bagi musuh-musuhnya berupa pengumpulan siksaan, perintah dan larangan, syariat dan qadar, halal dan haram, nasihat dan peringatan, kisah-kisah dan permisalan, sebab-sebab, hukum, prinsip, tujuan dan lain-lainnya. Itu dia. Kenapa kita perlu mentadabur, ataupun apa kelebihannya kita mentadabur, mendalami, menghayati ayat-ayat Quran? Sebab banyak pengajaran, banyak teladan, banyak cerita yang Allah kongsikan kepada kita dalam Al-Quran ini. Allah nak bagi tahu kepada kita, jangan kau pilih jalan ini, kau pilih jalan yang benar. Jangan kau lalui jalan syaitan, kau pilih jalan yang lurus. Allah juga ceritakan apakah yang Allah telah siapkan kepada musuh-musuhnya. Semua dah ada. Cuma adakah kita menghayati ayat tersebut sehingga kita dapat mengambil iktibar pengajaran? Adakah kita menghayati ayat-ayat Quran sehingga hati kita jadi takut untuk lakukan perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa? Itu yang Allah suruh kita dekatkan dia dengan Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran inilah banyak iktibar yang kita boleh ambil. Bagaimana nak menghayati ayat Quran? Salah satunya, bila baca Quran, kan sekarang banyak Al-Quran yang ada terjemahan sebelah dia, betul? Al-Quran yang ada terjemahan, ada tafsirannya. Dapatkan Al-Quran macam tu. Gunakan Al-Quran yang ada terjemahan di sebelahnya. Kita baca, dia ada makna. Ada makna di setiap ayat. Jadi baca. Lepas baca ayat Quran, ambil satu muka surat, baca satu muka surat dan baca terjemahan dia, baca makna ayat tersebut. Di situlah sebenarnya kita akan lebih menghayati apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Jika kita rasa lebih khusyuk apabila kita baca Al-Quran, jika kita rasa lebih seronok untuk membaca Al-Quran. Sebab kita faham, ini ayat yang aku baca ni maknanya macam ni. Dan kadang-kadang bila kita dalam kesusahan, dalam ada masalah, kita dalam kebingungan, kita tak buntu, kita tak tahu jalan keluar, bukalah Al-Quran, baca. Bila anda baca Quran, sebenarnya Allah sedang menjawab soalan-soalan. Dan itu benar-benar pernah berlaku.
pernah berlaku pada ustazah sendiri bagaimana ustazah dalam kebuntuan masalah yang ustazah rasa macam susah nak selesaikan. Bila dalam kebuntuan ustazah buka balik Al-Quran, ustazah baca. Ustazah pun tak tahu, ustazah main buka je ayat yang ustazah rasa ustazah nak baca. Tengah-tengah baca ayat tersebut, ustazah tengok perhatikan apa maksud ayat tersebut. Subhanallah, Masya Allah. Allah menjawab rupanya. Belenggu-belenggu masalah yang ada dalam pemikiran waktu tu, kebingungan yang waktu tu, kebuntuan yang ada pada masa tu, Allah menjawab rupanya di dalam ayat tersebut. Sebab itulah bila ada masalah, bila tengah kebuntuan, bila tengah bingung, bila tengah stuck, bukalah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah petunjuk jalan yang benar. Allah memberi petunjuk di dalam Al-Quran. Jangan rasa aku tak ada siapa nak tolong. Ada orang yang menolongnya, ada yang akan menolongnya, iaitu Tuhan sekalian enam, Allah SWT, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Sami', yang maha mendengar. Allah yang maha mendengar, yang mendengar segala doa, permintaan, rintihan kita sebagai hamba-Nya. Jadi sebab tu kenapa kita perlu mendalami dan menghayati apa ayat-ayat Quran yang kita baca, supaya hati kita tenang, supaya kita dapat jalan penyelesaian, supaya kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran, supaya kita tidak melakukan kesilapan dalam hidup, insyaAllah. Jadi itu sajalah perkongsian ustazah pada malam ini sebagai halwa telinga buat semua yang mendengar. Moga-moga perkongsian yang sedikit ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadikan kita lebih seronok, lebih gembira, lebih excited untuk mendekati dan menghayati, dan lebih seronok untuk membaca Al-Quran, insyaAllah. Itu sahaja perkongsian malam ni. Terima kasih kerana mendengar. Nak pandai mengaji, ingat an-najah. Assalamualaikum.